Hai, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Hari ini dalam subjek perkebunan bersama Cikgu Mimi, kita akan belajar semula mengenai ruang tanaman dan juga penyediaan batas tanaman. Ruang tanaman dan juga penyediaan batas tanaman. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan kepada pengajaran dan pembelajaran kita. Okey, kita pergi kepada tajuk ruang tanaman. Apa yang dimaksudkan dengan ruang tanaman? Apa maksud ruang tanaman? Ruang tanaman bermaksud kawasan, tempat ataupun ruang yang disediakan untuk menanam sesuatu tanaman. Tanaman ini merujuk kepada tumbuhan yang ditanam oleh manusia untuk kegunaan tertentu, sama ada sebagai makanan manusia atau haiwan ternakan, sumber perubatan atau lain-lain. Okey, ruang tanaman ialah kawasan, tempat ataupun ruang untuk kita tanam sesuatu tumbuhan. Contoh, nak tanam pokok kacang. Nak tanam dekat mana? Jom kita tengok. Apa contoh-contoh dan jenis-jenis ruang tanaman? Ada banyak ruang tanaman ni rupanya. Jom kita tengok apa contoh ruang tanaman. Yang pertama, kita ada, seperti yang awak boleh lihat, yang pertama adalah gambar pasu bunga. Gambar apa ni, kawan-kawan? Ya, gambar pasu bunga. Pasu bunga terdapat di kedai, di rumah, di sekolah dan sebagainya. Nombor 2. Ada siapa-siapa yang boleh bagi tahu cikgu tak? Apa gambar yang cikgu sedang tunjukkan sekarang? Bekas berwarna biru, besar. Apa yang kita panggil benda ni? Ia adalah sebuah tong. Okey, tanaman juga boleh ditanam di dalam sebuah tong. Sama ada boleh dipotong ataupun kekalkan kepada saiz asal untuk menanam pokok-pokok yang besar. Ruang tanaman yang kedua ini kita panggil sebagai tong. Ya, betul. Nombor 3 adalah tempayan. Apa kawan-kawan? Tempayan. T-E-M, tem, P-A, pa, Y-A-N, yan. Tempayan. Bekas besar ini disebut sebagai tempayan. Bentuknya adalah seperti pasu, tetapi dalam bentuk yang lebih besar. Yang keempat, kita ada tayar buruk. Tayar ini merupakan tayar lama yang sudah tidak dipakai lagi ataupun yang telah rosak. Maka, tayar buruk ini boleh dijadikan sebagai ruang tanaman untuk menanam pelbagai jenis tumbuhan seperti pokok bunga ataupun tanaman-tanaman yang lain. Selain itu, tayar buruk ini juga boleh dijadikan hiasan di sekeliling penanaman pokok bunga di rumah kita. Yang kelima, siapa tahu gambar apa ni? Apakah gambar yang sedang cikgu tunjukkan? Bersaiz besar dan ada penutup. Ya, betul. Gambar botol air plastik. Gambar botol air plastik. Botol air plastik juga boleh dijadikan sebagai ruang tanaman untuk menanam tumbuhan. Botol plastik ini boleh dipotong mengikut kesesuaian saiz tanaman yang hendak ditanam. Jadi, jika kita nak tanam pokok-pokok yang kecil, botol yang besar ini kita perlu potong sesuai dengan saiz yang sepatutnya. Yang seterusnya, kita ada tapak semayan. Tapak semayan ini adalah bekas yang berlubang-lubang kecil dan sesuai untuk kita menyemai benih ataupun menanam anak pokok. Okey, dengan senang kita boleh bawa keluar anak pokok itu kemudian dipindahkan ke dalam bekas yang lebih besar. Yang ketujuh, kita ada seluar terpakai. Ini bukan seluar jin yang baru ya. Kita boleh guna seluar-seluar yang terpakai ataupun rosak ataupun koyak untuk dikitar semula menjadi ruang tanaman. Bagaimana? Pakaian ataupun seluar tersebut mestilah dijahit terlebih dahulu supaya dapat menampung
beban tanah yang akan kita letak di dalam bekas seluar. Okey, maksudnya kita perlu jahit dulu seluar terpakai ataupun seluar rosak yang kita ada supaya kita dapat letak tanah, kita dapat siram air di dalam bekas seluar itu. Okey, kalau kita tak jahit, semua tanah-tanah ataupun air akan keluar melalui lubang seluar. Seterusnya kita ada beg politena. Beg politena selalunya berwarna hitam seperti yang awak tengok dalam gambar yang cikgu tunjukkan ni. Okey, dia sedang memasukkan anak pokok. Okey, anak pokok ini kita tanam di dalam tapak semaian. Okey, apabila anak pokok telah membesar sedikit, kita akan pindahkan anak pokok ke dalam beg politena hitam ni dengan meletakkan tanah yang secukupnya hingga mampat. Setelah selesai kita tanam anak pokok di dalam beg politena, kita boleh letakkan ataupun alihkan beg politena ke tempat yang lebih teduh. Okey, kemudian kita ada botol kaca. Okey, yang cikgu tunjukkan sekarang ada banyak warna di sini adalah botol kaca. Botol kaca berbahaya ataupun tidak? Berbahaya, ya. Sangat berbahaya apabila kita hendak mengendalikan sesuatu aktiviti ataupun kita hendak menggunakan botol kaca sebagai ruang tanaman kita, kita perlu berhati-hati supaya tangan ataupun anggota badan kita tidak tercedera akibat penggunaan botol kaca. Botol kaca juga kita boleh gunakan sebagai hiasan di dalam rumah. Kita letakkan sebagai contoh pokok hidup seperti pokok bunga ros. Letakkan air di dalam botol kaca, kemudian letakkan pokok hidup di dalam botol kaca yang berisi air, yang ada air. Dan akhir sekali kita ada Tupperware. Tupperware lama yang rosak ataupun yang tidak boleh dipakai lagi boleh digunakan sebagai ruang tanaman. Ataupun awak boleh ambil apa-apa bekas yang awak rasa sesuai untuk menanam tumbuhan. Yang pasti bekas yang hendak digunakan mestilah mempunyai ruang, tempat dan kedalaman yang sesuai untuk menanam tanaman. Alright, semua pelajar-pelajar, kita dah selesai untuk hari ini dan kita telah belajar banyak sangat tentang ruang tanaman. Okey, kita akan ulang semula menyebut kesemua jenis ruang tanaman yang telah kita pelajari sebentar tadi. Anda dah sedia? Semua dah sedia ke? Kalau dah sedia, jom kita ulang balik apa yang telah kita pelajari tentang ruang tanaman. Jom sebut bersama-sama dengan cikgu kesemua jenis ruang tanaman yang telah kita pelajari tadi. 1. Pasu. Pasu. 2. Tong. Tong. 3. Tempayan. Tempayan. 4. Botol air plastik. Botol air plastik. 5. Tayar kereta buruk. Tayar kereta buruk. 6. Seluar terpakai. Seluar terpakai. 7. Beg politena. Beg politena. 8. Tapak semaian. Tapak semaian. 9. Botol kaca. Botol apa? Botol kaca. Akhir sekali, Tupperware lama. Tupperware lama. Ataupun bekas lama atau bekas yang tidak digunakan lagi. Okey, setakat itu saja pelajaran untuk hari ini. Kita akan sambung pelajaran penyediaan batas tanaman dalam video ataupun pengajaran yang seterusnya. Terima kasih semua.